Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit berkenaan dengan pembelajaran kita pada level yang pertama, iaitu berkenaan dengan soal hukum. Jadi hukum ni adalah satu benda yang penting kepada trader yang beragama Islam. Okey. Kalau trader daripada non-Muslim, mungkin dari segi faktor hukum tu tak pentinglah bagi mereka. Tapi kita sebagai trader Islam, maknanya kita kena ambil kira. Bukan hanya dalam trading forex, mungkin juga dia boleh berlaku kepada urus niaga yang lain. Sebagai contoh, kalau kita buka kedai runcit, walaupun hukum asalnya adalah harus. Jadi kita meniaga kedai runcit, kalaulah dikatakan kedai runcit yang kita meniaga tu ada banyak benda haram, maka haramlah kita buka kedai runcit tu. Jadi benda yang simple lah di dalam muamalah. Jadi kenapa yang saya sebelum Ustaz nak terangkan berkenaan dengan teknikal, Ustaz lebih mahukan kepada student dia memahami berkenaan dengan soal hukum terlebih dulu. Sebab benda ini penting, sebab benda ini ada kaitan apabila kita meninggal dunia, apabila kita meninggal dunia, dan hukum dia akan tertakluk apa yang akan berlaku apabila kita berada dekat alam akhirat. Jadi kita tak naklah, sebab benda ini melibatkan rezeki, melibatkan keberkatan, melibatkan kerahmatan. Jadi hukum ini adalah satu benda yang cukup penting yang kita kena ambil tahu. Okey, berkenaan dengan persepsi Islam berkenaan dengan forex, kita kena faham bahawa hukum di dalam Islam ni, kalau kita nak kaitkan benda tu haram, dia ada 3 perkara. Yang pertama, kalau hukum asalnya adalah benda yang haram. Sebagai contoh, apa muamalah yang melibatkan benda yang haram? Sebagai contoh macam riba, okey, berjudi, okey, berkenaan dengan penindasan kezaliman yang berlaku, yang boleh menyebabkan berlaku tidak adil kepada dua pihak, sama ada penjual ataupun pembeli. Dan ini adalah merupakan perkara-perkara yang menjadikan sesuatu urus niaga, tak kira urus niaga apa pun, benda tu akan menjadi benda yang haram lah. Jadi benda yang haram ni tak perlulah kita nak bincang, sebab benda tu memang jelas disebut di dalam Al-Quran yang benda tu adalah haram. Jadi tak perlu dibahaskan. Yang kedua, di mana hukum haram ini boleh dilaksanakan, dia datang daripada benda yang makruh. Jadi benda yang makruh, apa yang kita faham berkenaan yang benda makruh ni? Benda yang makruh ni adalah benda yang tidak digalakkan oleh agama. Bila tak digalakkan oleh agama, maka bila kita nak berbahas supaya kita nak haramkan benda yang makruh, itu lebih mudah. Sebab dia datang daripada hukum asalnya adalah benda yang makruh. Contohnya apa? Contohnya macam orang yang merokok lah. Jadi hukum asal merokok ni adalah makruh. Jadi sampai ke hari ini banyak fatwa negeri yang telah menjadikan amalan merokok ni adalah satu benda yang haram. Jadi benda itu boleh diterima umum. Dan dari sudut Islam, di sudut pemikiran kita, di sudut pemahaman kita berkenaan agama, kita tidak ada masalah. Apabila hukum asal daripada makruh, dia boleh menjadi kepada haram. Dan kalau kita tengok kepada forex, kita tengok forex ni dia punya keadaan dia dekat mana. Okey, ini adalah merupakan keputusan Majlis Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis yang paling terkini, yang telah dikeluarkan pada hujung tahun lepas, pada tahun 2016. Cuba kalau kita baca sikit berkenaan hukum forex trading online ni, hukum asal pertukaran mata wang dengan mata wang yang lain adalah harus. Jadi maknanya ini ada satu statement yang cukup penting, menunjukkan bahawa muamalah di dalam forex trading online ni, hukum asalnya adalah harus. Bila dia adalah merupakan hukum asal adalah harus, bukan mudah untuk kita nak jadikan dia sebagai haram. Jadi apabila kita tengok huraian dekat bawah dia, ada 4 perkara yang menyebabkan benda yang harus itu dia akan menjadi haram. Ataupun kalau bahasa yang lebih mudah, kalau kita boleh andaikan bahawa kita makan ayam. Bila kita makan ayam ni, hukum asal makan ayam ni adalah harus, halal. Jadi kalau ayam tu kalau tak disembelih, maka haram lah. Jadi kalau dia disembelih, maknanya halal lah. Begitulah juga dengan forex ni, maknanya dia ibarat macam ayam tadi lah. Jadi forex ni kalau kita nakkan supaya dia mengikut pada kehendak syariah, jadi 4 perkara yang telah disebut di dalam mesyuarat jawatankuasa tersebut kita kena keluarkan. Kalau nak dihuraikan satu persatu ni kira lambat lah. Kalau kita nak faham betul-betul.
Mungkin kita akan adakan satu sesi khas untuk memahami berkenaan dengan setiap elemen yang ada. Tetapi di dalam Omega, di dalam grup Ustaz sendiri pun, kita dah mengeluarkan semua elemen yang ada di dalam mesyuarat jawatankuasa ni, dan sama juga dia punya alasan ya kepada mesyuarat jawatankuasa muzakarah kebangsaan, fatwa kebangsaan pun dia buat benda yang sama. Jadi maknanya jangan kita buat kesimpulan yang forex itu haram. Maknanya daripada statement awal, tak kiralah daripada majlis fatwa mana sekalipun di dalam ataupun di luar negara, memang dia mengakui bahawa yang hukum asal forex ini adalah harus, dan benda-benda yang ada di dalam forex itulah yang menjadikan benda itu akan jadi haram. Jadi kita sebagai trader, kalau kita buang benda yang haram, maka dia berbalik kepada hukum asal itu adalah hukum yang harus. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat luar negara, dekat Brunei sebagai contoh. Dekat Brunei tuan-tuan, hebat lagi tuan-tuan. Sebab apa? Mereka ni dah laksanakan hukum hudud. Kalau kita tengok, mereka ada masalah dah untuk nak melaksanakan forex. Dia orang tak ada masalah. Begitu juga dengan majlis fatwa negeri lain, termasuklah dengan Arab Saudi, termasuk dengan Indonesia. Maknanya semua mengakui bahawa yang forex ini adalah satu benda yang harus. Bila dia adalah satu benda yang harus, maka dia juga perlu kita kena ambil kira hukum asal forex trading ini adalah harus. Itu adalah satu kunci yang perlu dipegang oleh mana-mana trader nak mengesahkan bahawa apa yang kita laksanakan ni adalah benda yang boleh digunakan di dalam agama, dan dia tertakluk kepada perkara-perkara yang menyebabkan benda itu boleh menjadi haram. Sebab itulah terdapatnya banyak unsur haram dalam forex trading yang kita kena tahu, yang kita kena belajar. Di antara dua elemen yang paling penting yang kita kena keluarkan di dalam industri forex ini, yang pertama adalah unsur riba dan yang kedua adalah unsur perjudian. Ini adalah dua perkara yang kita kena elakkan. Sebab itulah kaedah trading di dalam Omega ni cukup mengambil berat berkenaan dengan soal hukum, kerana soal hukum ini boleh memberikan kesan kepada rezeki yang kita bakal dapat. Dan untuk memastikan bahawa kaedah yang kita gunakan di dalam Omega ni menepati kepada unsur syariah, kita sudah melantik panel syariah untuk memantau segala trading yang kita laksanakan di dalam Omega ni. Okey, berkenaan unsur haram dalam dari segi aspek apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Yang pertama adalah di segi sifat broker. Jadi sifat broker, tuan-tuan yang masih baru lagi bersama dengan Ustaz di dalam kelas ni, mungkin tuan-tuan belum pernah terdedah dengan istilah broker ni. Broker ni samalah dengan istilah broker di tempat yang lain, sebagai broker tanah, sebagai broker orang nak jual rumah. So samalah dengan broker. Maksud broker ni dia sebagai orang tengah. Orang tengah yang akan mempertemukan antara kita sebagai trader dengan LP. LP ni adalah liquidity provider, orang yang melaksanakan forex ni. Jadi mereka ni ada sebagai orang tengah. Jadi bila mereka menjadi sebagai orang tengah, jadi kalau kita nak berurus niaga, maka kita kena pilih mana-mana broker yang ada. Nanti mungkin boleh dijelaskan oleh mentor lah, sebab kita mempunyai banyak broker, tapi kita kena ingat broker yang menipu lebih banyak daripada broker yang memang regulated, yang betul-betul melaksanakan urus niaga trading ni. Jadi kita lepas ni mungkin mentor akan bagi tahu lah broker mana yang terbaik, broker mana yang kita nak gunakan. Kalau broker itu diragui identiti dia, maka broker itu kita takkan terima lah. Sebab kalau dia tidak ada identiti yang jelas, maka kalau kita buat juga, maknanya hukumnya adalah haram. Tak boleh. Dan begitu juga sifat akaun yang ditawarkan oleh broker. Pastikan bahawa akaun yang kita nak daftarkan itu adalah akaun yang diberikan pilihan oleh broker. Dia ada akaun konvensional, dia ada akaun Islamik. Macam kita pergi dekat bank lah, kalau kita nak buka buku akaun pun,
dia ada pilihan. Dan kalau ada tawaran yang macam tu, itu yang kita nak. Maknanya broker bertanggungjawab untuk memastikan bahawa akaun Islamik yang kita buat itu sama ada betul ke tak betul ke, kita dah ada akad bahawa kita akan memilih akaun Islamik. Jadi bagi broker yang tak tawarkan akaun Islamik, maka kita takkan pilih lah. Yang penting akad yang kita nakkan bila kita buka akaun, maka kita akan pilih akaun Islamik. Okey, yang ketiga berkenaan dengan kaedah trading. Kaedah trading ni tuan-tuan, apa yang Ustaz boleh bagi tahu kepada tuan-tuan di dalam industri forex. Kalau kita buka Facebook ataupun kalau kita datang ke mana-mana kelas, kita sebenarnya terdedah dengan kaedah trading yang boleh menyebabkan benda itu menjadi syubhah di dalam trading kita. Dia sebenarnya hukum ni, hukum haram dengan hukum syubhah ni, dia berlainan. Hukum haram ni memang kita tak boleh nak sentuh lah, dan kita tak boleh nak bagi makan lah kepada siapa pun, walaupun kepada saudara yang terdekat. Tapi kalau dia sifatnya adalah syubhah, sifat syubhah ni maknanya orang tu sendiri tak boleh guna duit tu, tapi dia boleh disedekahkan kepada keluarga yang terdekat. Jadi itu sifat syubhah. Jadi syubhah dengan haram ni adalah dua perkara yang berbeza, dan kedua-duanya tertakluk kepada kaedah trading. Jadi tak perlu bimbang lah kalau tuan-tuan berada dalam Omega. Kaedah trading yang kita guna maknanya kaedah trading yang telah dikawal ataupun yang telah dipantau oleh panel syariah, dan kita boleh katakan bahawa kaedah trading kita ni adalah memenuhi kepada kehendak syariah. Dan kebanyakan kaedah trading yang ada dekat luar memang terdedah lah. Sebagai contoh, di antara dua kaedah trading yang ditolak oleh Omega dan juga oleh ada sebahagian ulama yang berkaitan dengan muamalah juga menolak berkenaan dengan kaedah trading, iaitu berkenaan dengan hedging, dan juga satu lagi berkenaan dengan apa kita panggil, satu hedging dan satu lagi kita panggil sebagai pending order ataupun urusan ke forward dan sebagainya. Yang ni bagi student baru, dia tak perlu ambil tahu lah. Lebih baik dia tak perlu ambil tahu. Dia ikut saja apa yang kita nak terangkan berkenaan dengan teknik yang ada di dalam teknik push. Saya nak bagi